Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norazima binti Muhammad akan membentangkan hasil dari kerja kursus bagi subjek Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Pembentangan saya hasil dari kerja kursus bagi subjek Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu adalah membincangkan sejauh mana bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa ilmu dalam pendidikan tinggi di Malaysia. Bahasa Melayu telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Namun, dalam era globalisasi, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu sering dipersoalkan, terutamanya dengan dominasi bahasa Inggeris dalam dunia akademik. Selain itu, bahasa Melayu dalam pendidikan tinggi. Kerajaan telah memperkenalkan pelan tindakan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pada tahun 2023. Pelan ini menekankan penggunaan bahasa Melayu dalam pengajaran, penyelidikan dan penerbitan ilmiah. Walau bagaimanapun, pelaksanaan dasar ini sering berdepan dengan cabaran kerana universiti perlu bersaing di peringkat antarabangsa untuk mengejar ranking global. Slide yang seterusnya iaitu dominasi bahasa Inggeris. Kajian ini menunjukkan sekitar 86% penerbitan akademik di IPTA ditulis dalam bahasa Inggeris. Hal ini disebabkan sistem penilaian akademik yang menekankan jurnal berindekskan antarabangsa seperti Scopus and Web of Science yang kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris. Ini menyebabkan bahasa Inggeris lebih dominan dalam bidang sains dan teknologi. Selanjutnya adalah pandangan pelajar dan juga pensyarah. Pelajar lebih cenderung menggunakan bahasa Inggeris dalam bidang sains, teknologi dan perubatan, manakala bahasa Melayu lebih banyak digunakan dalam bidang sastera, sejarah dan undang-undang tempatan. Faktor utama ialah sumber rujukan dan istilah teknikal yang kebanyakannya diperkenalkan dalam bahasa Inggeris terlebih dahulu. Kekuatan bahasa Melayu. Walaupun bahasa Inggeris dominan secara global, bahasa Melayu juga mempunyai kekuatan dalam konteks kebangsaan. Bahasa Melayu merupakan bahasa perpaduan dan identiti nasional. Malah, sejarah membuktikan bahawa bahasa Melayu pernah menjadi bahasa ilmu di rantau Nusantara. Ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu mempunyai potensi sebagai bahasa ilmu moden. Antara cabaran utama ialah kekurangan istilah saintifik yang mantap, sikap yang menganggap bahasa Inggeris lebih berprestij, dan tekanan globalisasi yang menekankan penerbitan antarabangsa. Ini adalah beberapa cadangan yang boleh dilaksanakan dalam pemerkasaan bahasa Melayu. Yang pertama adalah pembangunan istilah saintifik melalui kerjasama universiti dan DPB. Dan yang kedua adalah pemberian insentif dan geran penerbitan bahasa Melayu. Yang ketiga, memperkukuhkan model bahasa Melayu akademik di universiti. Dan yang terakhir adalah yang keempat, melaksanakan pendekatan dwibahasa secara seimbang supaya pelajar dapat menguasai kedua-dua bahasa tersebut. Akhir sekali adalah kesimpulan. Bahasa Melayu mempunyai asas yang kukuh sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi negara.
Namun, dalam realiti pendidikan tinggi, bahasa Inggeris masih dominan dalam penerbitan dan juga pengiktirafan secara global. Oleh itu, pemerkasaan bahasa Melayu perlu dilaksanakan secara strategik dan berterusan dengan mengekalkan keseimbangan antara keperluan nasional dan tuntutan global. Itu sahajalah pembentangan saya hasil dari kerja kursus bagi subjek Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.